mula ke? Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ya hayyu ya qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah inayah, pertolongan dan hidayah yang Allah taala kurnia dan bekal buat kita. Malam hari penuh barakah ini dapat sama-sama kita berhimpun di Dewan Baitus Salam ini untuk kita duduk di atas jalan ketaatan yang moga-moga Allah ridha. Tak lain tak bukan, itulah dia jalan menuntut ilmu. Jalan di mana Nabi SAW memerintahkan untuk setiap lelaki dan perempuan Muslim untuk duduk di atas jalan tersebut. Kata baginda SAW, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan sebuah kewajipan, kefarduan atas tiap-tiap Muslim. Tak kisah dia lelaki ataupun dia perempuan, dia wajib menuntut ilmu. Dan dengan jalan kita hadir menuntut ilmu inilah adalah jalan sebenar-benarnya darajat kita diangkat. Semisal yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dalam kehidupan duniawi ini cuma ada dua kumpulan manusia yang Allah Ta'ala angkat kemuliaan dirinya. Itulah orang yang beriman di antara kalian dan orang yang dibekalkan dengan ilmu pengetahuan. Bila kita faham dibekalkan, maksudnya orang tersebut patut dan perlu untuk berkorban jiwa, raga, hartanya untuk mendatangi ilmu. Kerana itu sebahagian ulama menyatakan ilmu itu didatangi, bukan dianya mendatangimu. Faham? Maksudnya kita kena datang untuk cari ilmu. Kemudian dengan itulah akan menghasilkan ilmu yang bermanfaat sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nak bagi kebaikan kepadanya, nescaya Allah Azza wa Jalla akan bagi dia faham urusan agama ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita menyambung kembali pembacaan kitab kita Syarah Hisnul Muslim yang dikarang oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahhaf Al-Qahtani rahimahullahu taala, yang mana pada pertemuan yang sudah kita duduk di atas tajuk yang ke-45, iaitu bacaan mengusir syaitan dan godaannya. Pada muka surat 255. Pada muka surat 255. Namun pada pertemuan yang sudah, kita baru sahaja menyentuh satu atau dua poin. Poin yang pertama adalah mengucapkan ta'awudz, ataupun dalam bahasa Melayunya mengucapkan lafaz minta perlindungan dengan mengungkapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini antara langkah yang patut dan wajar kita laksanakan tengah semayang, tengah baca Quran, tengah bersemangat nak baca buku, nak baca kitab-kitab hadis, kitab-kitab agama, tiba-tiba mata bergenang, terkebil-kebil. Maksudnya masuk kepada alam mengantuk. Jadi apa nak kena buat? Cepat-cepatlah isti'adzah ataupun berta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu salah satu langkah yang kita dah bahas pada pertemuan yang sudah. Dan di antara bacaannya selain daripada a'udzubillahi minasyaitonir rajim, macam yang Allah Taala firmankan dalam surah Al-Mu'minun ayat 97 98, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Kita boleh sebut kepada Allah Azza wa Jalla dengan lafaz Rabbi. Mulakan dengan Rabbi. Macam yang terdapat dalam surah apa tadi kita sebut? Al-Mu'minun. Rabbi a'udzubika, duhai Tuhanku, aku berlindung denganmu, min hamazati syayatin, daripada bisikan-bisikan syaitan. Wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun, dan aku mohon perlindunganmu wahai Tuhanku daripada mereka menemui dan mendatangiku. Sebab syaitan kot mana pun dia akan cuba hadir. Dari arah depan, arah kanan, arah kiri, arah belakang. Apa dalil dia?
Nah, ketika mana Allah Subhanahu wa taala halau syaitan keluar daripada syurga dan Allah menyesatkan syaitan ataupun iblis tersebut, katanya qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata iblis kepada Allah ketika Allah halau dia, keluarlah engkau dalam keadaan terhina dan terusir. Maka syaitan tadi pun berkata, iblis pun berkata, dek, kerana engkau telah menyesatkan aku, wahai Tuhan, nescaya la aghwiyannahum, lam qasam, nun taukid. Maksudnya iblis benar-benar kita sebut apa? Bersumpah, aku benar-benar akan menyesatkan manusia keseluruhan, semua, tak terlepas menteri ke rakyat ke, orang besar, orang kecil, kuli ataupun majikan, semua tak akan terlepas daripada belitan, bisikan syaitan. Kemudian dia elaborate lagi ucapan dia, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim, aku pasti benar-benar akan mendatangi mereka dari arah depan, belakang, kanan dan juga kiri, dan aku akan pastikan ya Allah, dalam ramai-ramai mereka hanya segelintir sahaja yang bersyukur. Sebab itu juga ulama-ulama silam menyatakan kepada kita, antara syukur dan juga sabar, mana lebih tinggi keutamaan? Syukur. Sebab hakikatnya manusia dia boleh bersabar dengan kepayahan dan kelelahan, tapi saat diuji dengan kesenangan, hilang rasa syukur dalam dirinya. Dia lupa nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu poin yang pertama lah, tata cara nak mengusir syaitan dan juga godaannya. Yang kedua, macam yang kita dah bahas pada pertemuan yang sudah, adalah mengumandangkan azan. So kita pun cubalah berteriak untuk azan. Hadisnya pun kita dah baca dah pada pertemuan yang sudah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nudiya lis-salah adbar syaitan wa lahu durat. Yang kita dah bahas tentang perkataan durat, kentut yang berbunyi ataupun kentut yang tak berbunyi. Ini yang disebutkan dalam hadis ini. Abu Talha ingatlah tu. Kan? Nabi kata apabila dikumandangkan azan, idza nudiya lis-salah adbar syaitan, syaitan akan berlari sejauh mungkin dalam keadaan walahu durat, terkentut-kentut. Sebahagian menafsirkan sampai tercirit-birit. Dek, kerana tak sukanya mendengar kepada laungan yang di dalamnya ada nama Allah, di dalamnya disebutkan nama Rasulullah, di dalamnya mengajak kepada salat, dan salat itu tanda-tanda orang berjaya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian di dalamnya diajak kepada kejayaan. Kejayaan sebenar adalah ada Mercedes, BMW. Kan? Kejayaan sebenar adalah terselamat daripada dicampak masuk dalam neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang berada di lereng-lereng neraka Allah, dia terselamat daripada ditolak, kemudian dia dipersilakan untuk masuk dalam syurga. Itulah ciri orang berjaya. Saya nak pendekkan cerita je ni supaya kita nampak. Hatta la yasma'at ta'zin, dia akan lari sejauh mungkin dalam keadaan terkentut-kentut sampai dia tak dengar lagi laungan azan. Fa idza qadat ta'zin aqbal, habis azan, syaitan tadi pun akan datang balik. Fa idza thuwiba bis salah adbar. Apa maksud taswib? Iqamah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Ucapan taswib juga dipakai ketika mana? Ketika mana sebelum khatib naik atas mimbar. Sebahagian dah anggap tu sunnah dah, padahal bukan. Nah, apa dia sebut tu? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Betul tak? Dia dah habis tu, ya sallu alaihi wasallimu taslima. Saya dah bangkit dah. Ingat nak mula dah, sekejap kita sambung. Allahumma salli wa sallim. Sudah kita duduk balik. Ingat dah boleh habis azan tu kita nak panjat terus bagi salam. Rupanya dia ada taswib tu pula. So taswib dekat sini maksudnya yang akan membuatkan syaitan lari ketika iqamah. Syaitan tak suka nak dengar. Fa idza qada taswib, apabila selesai qamat, aqbal, dia datang balik. Hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsihi. Apa yang berlaku? Sampai dia mengganggu antara seseorang dengan dirinya. Fa yaqul, antara bentuk gangguan iblis ataupun syaitan dalam salat kita,
Udhkur kadha wadhkur kadha. Ingatlah ini, ingatlah ini, ingatlah itu. Sebab tu kita boleh ingat. Tengah semayang, kedai kari kepala ikan mana sedap. Dia time tu dia teringat kan. Kedai motor mana murah. Dia time tu tengah semayang tu baru dia teringat lah. Baik, lima lam yakun yadhkur. Sebab sebelum tu dia tak ingat pun benda-benda tu. Tapi tengah-tengah semayang dia boleh jadi benda tu. Hatta yadhalla ar-rajulu la yadri kam shalla. Dan dia punya tipu daya tu sampai menyebabkan orang yang sedang solat tu dia lupa dah berapa rakaat ni ya. Ni rakaat yang keberapa ni ya. Saya rasa ramai di kalangan kita pun pernah berada dalam keadaan ini. Tapi tidaklah tengah-tengah semayang tu kita kena azan. Kena faham hakikat dia. Oh tu terkejut sebelah awak dia ni azan tengah dalam solat ni. Nak halau setan tak betul. Jangan buat perangai. Baik, yang pada pertemuan yang sudah juga kita tak sentuh. Poin yang ketiga, macam mana nak halau syaitan? Zikir dan juga membaca Al-Quran. Zikir dan baca Quran. Allah Ta'ala pesan, ya ayyuhallazina amanu dhkurullaha dhikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Kata Allah Ta'ala, wahai orang-orang beriman, ingatlah Allah dengan ingatan yang banyak. Bertasbihlah, memujilah dia di waktu pagi dan juga di waktu petang. Jadi semua yang Allah Ta'ala perintahkan, Allah dah sampaikan kepada Nabi. Allah dah wahyukan kepada baginda dan baginda dah ajar semuanya kepada kita. Kerana itu diajarkan kepada kita zikir pagi, zikir petang, zikir bermajlis dan zikir di luar majlis. Zikir nak masuk tandas, nak keluar tandas. Makan, minum, semuanya dah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada benda yang kita kata aku tak tahu nak sebut apa. Contoh mudah, hari-hari kita kena bergerak keluar daripada rumah, betul? Kalau kita duduk dalam rumah je kita mati. Kalau tak mati badan pun mati akal. Jadi bila kita keluar rumah, Nabi suruh kita sebut nama siapa dulu? Bismillah. Lepas tu tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Zikir ke tak zikir? Cantik dah. Kita pun nak keluar rumah dah sarung selipar kaki kanan apa semua dah berjalan pergi ke motor. Apa nak buat lagi? Masa pegang sahaja handle, pegang sahaja steering, kita sebut lagi sekali. Bismillah dengan nama Allah, betul? Kemudian kita pun sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun masuk gear, kita pun jalan sikit. Subhanallazi sakhkhar lana. Zikir ke tak zikir? Tengah-tengah dalam perjalanan ada bonggol, ada laluan mendaki, kita dianjurkan untuk sebut Allahu Akbar. Hadis Jabir yang kita baca dalam ekspedisi seksaan dulu. Ingat lagi ekspedisi seksaan. Bukit apa dia panggil? Taubat. Lereng Taubat. Tangga Denai Taubat. Innalillah. Kata Jabir apa kunna idza sa'idna kabbarna. Saat kami menaiki tanah yang tinggi maka kami diajar untuk bertakbir. Wa idza nazalna sabbahna. Apabila kami turun kami diajar untuk Jadi dalam kita punya perjalanan sehari-harian motor, basikal, kereta ni sebenarnya dipenuhi dengan zikir. Dan zikir-zikir ni yang menyebabkan syaitan bengang. Tak ada chance aku nak masuk. Tapi sayang, 1000 kali sayang. Ustaz Armin Halim Naru rahimahullah ta'ala wa ghafarallahu lah. Dia pernah kata di antara kerugian umat akhir zaman dan di zaman kita ini adalah saat kita berada di atas kenderaan, kita menyia-nyiakan ruang peluang dan nikmat yang Allah bagi. Iaitu kita meninggalkan ceramah, kita meninggalkan Quran, kita meninggalkan zikir. Yang kita suka pasang frekuensi radio yang sendiri buat lawak, sendiri ketawa. Contohnya kan, kita pun tak faham. Kadang-kadang kita nak dengar juga pagi-pagi yang berita ke apa ke benda, hujan ke. Saya dengar lah, tak semenggahnya lah kata, tak jadilah kita. So macam tu. Tapi pun begitu, masih ramai lagi orang terkesan dengan urusan frekuensi radio-radio begitu. Semakin dia dengar lagu, semakin dia rasa jiwa dia tenang. Orang-orang macam ni terkena talbis iblis. Jadi kita nak kena koreksi diri kita. Ya, kadang-kadang kita terkalah, terbuka juga radio. Tapi once kita tersedar, lama dah ni aku lara ni. Kembali. Tutup ke, tukar frekuensi ke, masuk MP3 ke, CD ke. Supaya kita dapat menghargai nikmat kenderaan yang Allah bagi tu. Dapat berzikir pada Allah. Dan ini akan menyebabkan syaitan meninggalkan kita. Okey. Sama ada berzikir ataupun baca Quran. Nabi SAW pesan kepada kita. La taj'alu buyutakum maqabir
inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Nabi kata jangan jadikan rumahmu bagaikan tanah perkuburan. Allahu Akbar. Berapa ramai orang yang rumahnya mewah, megah, besar, TV 65 inci dan semisalnya. Tapi kadang-kala dia masuk dalam rumah tu tak ada rasa bahagia dan tak ada ketenangan. Nah, sunyi sepi. Nabi kata jangan jadikan rumah sunyi sepi macam kubur. Kemudian Nabi sambung nak kena buat apa? Nabi isyaratkan inna syaitan. Sesungguhnya syaitan yanfiru minal bait. Dia akan melarikan diri, meninggalkan dirinya daripada rumah-rumah allazi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Dia akan meninggalkan rumah-rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Kena buat apa kita sebut? Perjanjian. Ta'ahadu hadzal Quran. Nabi kata buat perjanjian dengan Quran. Kak Syah, Mahathir, kita ni semua kena buat perjanjian dengan Quran. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih. Demi jiwa Muhammad yang berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala, lahu asyaddu tafallutan minal ibili fi uquliha. Sungguh Quran itu lebih cepat melarikan dirinya ataupun lebih cepat hilang daripada hatimu, lebih cepat daripada unta yang ditambat, diikat. Wallahi kena ada waktu. Jangan tunggu waktu kosong baru nak baca Quran. Kadang-kadang ada orang dia biar seminggu, khamis je baca Quran. Kan? Saya tak cakap geng Yasin. Saya kata geng Batu Salam. Tak ada. Ada orang kadang-kadang khamis itu baru dia bersungguh. Hari lain tinggal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ta'ahadu hadzal Quran. Buatlah perjanjian. Saya cakap kat saya lah sebenarnya. Kita kena buat perjanjian dengan Quran. Sekurang-kurangnya letak macam KPI yang Nabi letak. Satu hari berapa muka surat? 1 juzuk. 20 muka surat. Itu KPI yang Nabi letak. Nabi pesan kepada Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Sebab dia lagi dahsyat. Dia satu hari KPI dia berapa juzuk? 30 juzuk. Jadi Nabi pun pesan kurangkan bacaan. Jadi 1 juzuk je. Jadi kita pun kalau dipesan macam tu kita pun happy. Tapi tidak untuk beliau. Beliau kata aku dah setiap hari 30 juzuk ni bagaikan, kita nak sebut apa? Bagaikan isi dan kulit dah. Tak boleh nak tinggal dah. Sebab tu sebelum dia wafat sekalipun isteri-isteri dia berkata, di hari-hari tua kami hanya menyibukkan diri kami dengan memegang mushaf untuk kita tengok apa? Meneliti bacaan Amr bin Al-As. Sampai tara tu kan. Kita kena ada semangat macam tu jugalah. Walaupun kadang-kadang kita memang akan terkalah. Baik. Surah Al-Baqarah. Ada berapa muka surat? Termasuk Al-Fatihah? 49. Masuk surat 50 dah masuk surah Ali Imran. Jadi kita kena bijak-bijak membahagi-bahagikan. Nak habis surah Al-Baqarah bukan one shot. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bagi isyarat habiskan Al-Baqarah. Tapi Nabi tak bagi tahu mesti kena one shot, hari tu juga, waktu tu juga, tidak. Sekurang-kurangnya begitulah kita buat jadual. Satu hari 10 muka, 5 hari selesai. Boleh dah nak berpindah pada surah-surah yang lain dah. Tapi jangan biarkan rumah langsung tak berbunyi Al-Quran. Dan sebahagian ahli bahasa kata penerimaan ilmu yang paling mudah adalah dengan mendengar. Jadi kalau kita rasa waktu kita sangat terhad nak telaah satu-satu, sekurang-kurangnya pasanglah. Kemudian duduk tenang saja. Jangan pergi pasang, pergi bersembang pula pun tak jadi juga. Itu menunjukkan kita tak beradab dengan Al-Quran. Dan di antara pengusir syaitan adalah zikir pagi dan petang, doa tidur dan doa ketika bangun tidur, doa masuk rumah dan saat keluar rumah, doa masuk masjid dan saat keluar masjid, dan doa-doa lain yang disyariatkan. Seperti membaca ayatul kursi ketika hendak tidur, 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, dan dah settle lah kat situ. Maksudnya sampai kat situ. Dan antara bentuk yang dapat mengubah ataupun mengusir godaan syaitan adalah dengan mengucapkan, sebut sama-sama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali nak sebut ni?
Ha? Berapa kali nak sebut? Tak tulis? Kalau baca terjemahan ada tulis ha. 100 kali. Ada waktu ke tak ada waktu nak baca macam ni 100 kali? Yang tak ada waktu adalah mereka-mereka yang beralasan. Kita je, kita memang makhluk beralasan lah selalu. Sebab tu bila kita khatam Quran, dulu kan ada satu doa tu kan yang dilagukan, Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma. Minhuma nasina. Nasi Nusina. Betul kan? Nusina. Baca doa nanti kita nak minta, ya Allah mudahkan aku boleh baca Quran, kita nak doa. Allahumma dzakirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu. Rezekikan kami seronok baca Quran. Semisal kita ni seronok dengar lagu zaman silam dulu kan. Kalau dengar tu kadang-kadang sampai menitik air mata. Kan? Dengar lagu suara Uji Rashid kali terakhir kulihat wajahmu. Sampai rasa innalillah, seronok, sedih tu. Tapi bila baca Quran Allah Ta'ala cerita tentang azab, buat tak reti. Tak jadi tu. Ini yang Nabi ataupun doa tu diajarkan kepada kita, warzuqna tilawatah. Rezekikan kami supaya seronok bertilawah dengan Al-Quran. Kan? Ana al-laili wa atrafan nahar. Waktu malam pun kami happy nak baca Quran. Waktu siang pun kami direzekikan untuk berakhlak dengan akhlak Lagi, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Jadikanlah Quran bagi kami sebagai pembela. Hujah tu pembela, wahai Tuhan sekalian alam. Nampak? So itu sebab tu saya kata selalu, once kita belajar Hisnul Muslim ni, kita bukan nak cerita kat orang aku banyak hafal zikir. Itu bukan poin utama kita belajar Hisnul Muslim. Kita belajar Hisnul Muslim supaya kita boleh beramal dalam posisi faham. Baru dia ada tilawah itu dia punya feel lain. Baik, pergi kepada hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yawmin mi'ata marrah kanat lahu adla 10 riqabin wa kutiba wa kataba Allahu lah mi'atu hasanah wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah wa kana fi harzin minasyaitan yawmahu dhalik hatta yumsi walam ya'ti ahadun bi afdali mimma ja'a bihi illa rajul amil aktsara min amalih. Baik, jadi yang pertama ni dia bawa daripada riwayat Imam Muslim, yang ada tambahan riwayat Bukhari, hatta yumsi walam ya'ti ahadun bi afdali mimma ja'a bihi illa rajulun amil aktsara min amalih. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah, dalam satu hari sebanyak 100 kali, kanat selahu bagaikan, ni Nabi SAW kata ni, bagaikan dia telah membebaskan asyri riqabin, 10 orang Baik, ini persoalan yang kita suka nak sama-sama berfikirlah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita ganjaran dengan disebutkan dibebaskan 10 orang hamba? Agak-agak kenapa? Kenapa? Apa faedah kita bebaskan hamba? Boleh fikirlah kot kalau ayat macam tu, soalan gitu. Kenapa tak? Apa faedah kita bebaskan hamba? Rasa-rasa ke? Fikir-fikir. Ustaz, kita bebaskan hamba, apa faedah? Kenapa Allah Ta'ala, Nabi kata, siapa sebut 100 kali dalam sehari, ganjarannya bagaikan dia membebaskan 10 orang hamba. Besok kita fikir, apa faedah kita bebaskan seorang hamba? Okey, once kita sebut hamba, sebenarnya tak ada beza pun dengan banduan. Dia senantiasa terpenjara dan terikat dengan undang-undang. Kalau penjaralah. Kalau hamba dia terikat dengan undang-undang tuannya. Tuan dia kata, sekarang aku nak kau pergi ambil air dekat sumur, dekat perigi, kau kena pergi. Dalam tempoh sekian kau kena balik. So dia terikat.
Kita ni terikat ke tak terikat sekarang? Kita ni bebas. Kita ni tak terikat. Tak ada orang boleh cakap kat kita. Dan kalau dia suruh kita buat pun, kita ada hak untuk tanya, kau siapa nak suruh aku? Kita ada hak. Tapi untuk hamba, langsung tak ada. Dan once kita membebaskan seorang hamba, akan menyebabkan dia mengukir senyuman dan hatinya akan berbunga-bunga dan berbahagia. Bagus ke tak bagus macam tu? Bagus. Khairun nas anfa'ahum linnas. Ibtisamuka li akhika sadaqah. Dalam satu hadis Nabi kata, senyumanmu di hadapan teman-temanmu adalah sedekah. Macam mana pula kalau kita boleh buat dia tersenyum seramai 10 orang? Macam mana pula kita boleh buat 10 orang berbahagia dalam satu waktu? Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada manusia. Kita sedar nak mengajar tak mampu, nak ajar orang baca Quran tak kerti, contoh. Tapi ada benda yang kita boleh buat orang lain boleh buat diri kita berbahagia hanya dengan duduk bersendirian. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? Cakap senang lah. Ya, 100 kali. Memang zikir 100 kali senang. 100 ha? Dia bukan lagu tu kan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian sebab tu Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia kata apa? Zikir yang terbaik saat engkau mengucapkan dan engkau menghadirkan kefahaman dalam hatimu. So bukan setakat kita kejar 100 settle. Cuba untuk sebut dalam keadaan kita faham. Baru menghasilkan rasa kita panggil apa? Penghargaan atas sebutan tu. Baik. Wa kataballahu lahu mi'ata hasanah. Allah Taala akan catatkan baginya 100 kebaikan. Wa maha anhu mi'at sayyi'ah, dan akan dihapuskan daripadanya 100 kejahatan, keburukan, kejelekan. Wa kana fi hirzim minasyaitan yaumahu dzalik, pada hari tersebut dia akan dijauhkan daripada gangguan siapa? Syaitan. Ini metod yang keempat lah yang terdapat dalam tajuk yang kita dah bahas pada pertemuan yang sudah. Yang pertama sebut a'udzubillah, yang kedua apa? Azan, yang ketiga baca Quran, zikir, dan yang keempat sebutan ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak ada seorang pun di antara kita yang tak akan diganggu oleh syaitan. Tak ada seorang pun. Sampailah kita nak mati. Sampai kita berada di pembaringan sekali pun dah akhir-akhir di ambang kematian tu pun dia tetap akan berusaha untuk menyesatkan kita. Dek, kerana itu waktu saya buat live petang-petang tu, ada satu hadis yang kita duk baca dalam kitab Riyadhus Salihin. Apa yang patut diucapkan oleh orang yang merasai dirinya tak ada harapan lagi untuk hidup. Sebab sampai satu waktu Allah Ta'ala uji ni, kita akan macam tu lah maksudnya. Sekarang taklah, tengah sihat, boleh makan nasi lemak ayam lagi apa semua, okey lagi. Tapi sampai satu waktu kita dah tak lalu dah. Tengok nasi ke, tengok apa, dah tak lalu dah. Dah otak dia terfikir ni, aku dah nak mati dah ke? Ada benda yang Nabi ajar. Antara doa yang Nabi suruh kita baca adalah Allahumma a'inni fi ghamaratil maut wa sakaratil maut. Kita sebut sekali sama-sama boleh? Allahumma a'inni fi ghamaratil maut wa sakaratil maut. Ya Allah, ya Tuhanku, bantulah aku untuk menghadapi kepedihan kematian dan juga sakarat kematian tersebut. Baik, bila saya baca tu, habis-habis dah baca ya, kongsi dekat Facebook je kan, dah sebut-sebut, saya pun tutup Facebook apa semua, tutup laptop. Kita terfikir, doa ni memang hanya patut dibaca time nak mati sahaja ke? Ataupun tengah sihat-sihat macam ni pun kita baca juga. Sampailah hari Khamis yang lepas kita habis kelas Quran, Ustaz Fahmi pun sampai, hafizahullah ta'ala. Maka saya ambil 1-2 minit dia sebelum dia mengajar, saya pun tanya Ustaz pun tengok saya buat live. Ustaz, nama dia naik Jadi Ustaz, zikir yang Nabi ajar sebelum Nabi wafat tu, bukan Nabi, ialah bila Aisyah sebut apa yang Nabi sebut ketika kepala Nabi ada di ribaan Aisyah. Aisyah cerita balik kat kita radhiyallahu anha, Nabi sebut benda tu. So saya kata kat Ustaz Fahmi, Ustaz, kita nak baca doa ni di ambang kematian ke, ataupun time sihat-sihat macam ni juga kita boleh baca. Jadi katanya antara pendapat, so kita kena baca time kita sihat ni lah.
Allahumma a'inni. Sebab Nabi sebut benda tu ketika Nabi sakit di ambang kematian. Sebelum Nabi nak wafat, Nabi tinggalkan kepada kita ilmu-ilmunya yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, zikir-zikir yang sepatutnya dibacakan oleh kita untuk mempersembahkan persembahan di hadapan Allah Taala. Jadi kalau kita tak keep practicing, kita tak selalu ulang-ulang, kita tak berlatih, kita tak amal, agak-agak nanti time kita dah rasa aku ni tak ada harapan dah nak hidup. Adakah ucapan itu yang menjadi zikir ataupun Allahumma a'inni fi ghamaratil maut wa sakaratil maut? Faham tak? Ataupun setiap kali orang datang je, aku rasa aku nak mati dah ni. Aku rasa aku nak mati dah ni. Aku rasa aku dah tak ada daya, tak ada kekuatan dah nak hidup dah ni. Adakah itu yang menjadi zikir? Ataupun ketika orang datang, kita pun ucap jazakumullahu khairah atas kehadiran. Dia pun balik, kita pun Allahumma a'inni fi ghamaratil maut wa sakaratil maut. Sebab tu kena daripada sekarang nak kena, sebab kita semua akan mati. Kita semua akan mati. So kita tak tahu di ambang kematian tu ucapan apa yang last kita duk sebut. Na'udzubillahi min zalik, kalau sebutannya yang mengarut-ngarut. Sebab syaitan akan senantiasa menggoda sampai kita nak mati. Sebab tu sebelum kita bagi salam, kita dah lepas dah dahulu kan zikir sebelum bagi salam. Nabi suruh kita minta apa? 4 perlin. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihad dajjal. Yang nombor 3 tu, kita kena minta kepada Allah jangan sampai hidup kita ni penuh dengan fitnah, hatta di ambang kematian pun penuh dengan fitnah. Baik, kita dah selesai pada tajuk yang ke-45. Malam ini kita sambung pada muka surat 258, tajuk yang ke-46, iaitu ad-du'a hainama yaqa'u ma la yardahu aw ghuliba ala amrihi. Bacaan ketika mengalami hal yang buruk ataupun terkalah dalam satu urusan. Tak semua yang kita bertanding dalam hidup ni kita akan menang. Ada keadaan kita terkalah. Contoh mudah, saat kita mendapatkan kenderaan yang baru, terkadang kita rasa kita telah menang dalam kehidupan ni. Tengok hasil usaha aku belajar bertahun-tahun, sampai aku mendapatkan gaji sekian-sekian banyaknya, menyebabkan aku menang untuk membeli kenderaan ini dan itu. Tapi itu bukan tanda kemenangan abadi. Sebab dalam pemilikan kita yang sangat sementara ini, Allah Ta'ala pasti boleh uji. Tayar meletup, aksiden, orang langgar dan semisalnya. Jadi apa nak kena sebut? Contoh, saya pernah pergi satu, dia bukan sambutan hari jadi. Dia jemput, Ustaz tolong bagi ceramah malam ni antara waktu ni dalam 25 minit je. Saya pun kata boleh. InsyaAllah. Hotel, buat kat hotel. Buat dalam bilik. Besar, yang besar. So bila pergi tu, ada kek, ada apa semua. Saya kata ada majlis apa ni? Sambutan hari jadi, dia kata. Oh, saya kata yelah. So saya punya slot pukul berapa? Saya datang waktu tu je lah. Kan? Jadi dia kata slot Ustaz pukul ni sini. Sebab kita jenis datang awal. Kita tak suka nak biar orang tertunggu-tunggu. Jadi once kita dah sampai awal tu, oh rupanya majlis sambutan hari jadi orang agama kita, orang Islam, alhamdulillah. Jadi dah habis-habis dia orang punya itulah tiup-tiup ke apa benda tu semua tu, dia pun panggil, masuk. Saya pun bagilah tazkirah, bagi cakap. Okey, dah habis ni. So dia kata, Ustaz boleh ambil makanan. Saya ambil makan. Sedang-sedang ambil makanan tu, nak ceritanya, di antara mereka ni pun kata, okey sekarang sampailah kepada majlis berikutnya untuk pemberian hadiah pula. Nak bagi kat budak ni yang sambut jadi ni. So diberi satu kotak. Itu dia punya kakak pun kata, hadiah ni bukan saya yang bagi, si dia yang minta. Dia kata gitu. Si dia yang minta, maksudnya orang yang tuan badan hari jadi tu lah. So hadiah apa? Saya pun macam tengok hadiah apa dia mintaan. Slipper. Dia minta slipper. Dia tengok, dia kata alhamdulillah dapat pun slipper ni. Saya pun tanya kat kawan saya yang jemput tu, apa specialnya slipper tu? Oh tak ada special mana Ustaz, kita baru beli pagi tadi 3,900. Tadi saya dengan family masuk dalam pavilion pergi beli slipper tu 3,900. Gucci. Saya tengok okey, tak apalah tu. Yang lain bagi hadiah yang lain-lain lah. Bagi memang jenis memang family kaya, sambut pun kat hotel apa semua kan. So kita pun tengok kehidupan tu.
berlangsung. Adakah dengan slipper tu dia akan menang selalu? Tak. Boleh jadi dia nak pergi masjid pun dia takut nak pakai slipper tu. Kan? Dia nak datang Baitul Salam pun dia lagi seram kan. Ni ada CCTV dah tak ada kan macam tu. Kan? Kan? Jadi dia jadi seram. Kita yang tengok boleh jadi kalau dia tu tak ada nilai lah kot. Tapi mata kasar kita, setiap pemilikan tersebut bukan menang selamanya. Kan? Kita beli motor baru ke, kita beli kereta baru ke kan, dia tak menang selamanya. Kita nak kena beramal dengan sunnah, baru kita menang. Baru kita menang. Menang dekat mana? Jiwa. Baik, jadi poin dia dekat sini kita tengok. Ad-du'a hinama yaqa'u ma la yardahu aw ghuliba ala amri, bacaan ketika mengalami hal buruk ataupun terkalah dalam satu urusan, kita sebut sama-sama qadarullahi. Qadarullahi wa ma syaa fa'al. Kenapa saya suka nak minta ulang-ulang-ulang? Saya tak nak nanti kita baca kat rumah qadarallah, qadarallah. Dia kan kadar lah. Qadara, qadarullahi. Qadarullahi wa ma syaa fa'al. Dia ada satu lagi qaddara kan. Dia qadaru, kat sini qadarullahi, kita juga boleh sebut qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Dia boleh dua-dua ke? Sama. Dia maksud dia sama, cuma penggunaan. Kita belajar kita punya tata bahasa, grammar kita, penyusunan ayat tu lah. Dekat sini nanti dia jadi mudhafun ilaih, qadarullahi. Kalau dekat sana dia hadzaf, dia punya maf'ulun bih, qaddarallahu. Tapi maksud dia tetap sama. Qadarullahi, dialah Allah yang telah mentakdirkan. Wa ma syaa fa'al, dan apa yang dia nak buat dia boleh buat. Kalau qaddarallahu, ianya telah ditakdirkan oleh Allah. Bahasa sama aja bunyi dia, cuma penggunaan tu. Tak boleh. Tak boleh. Siapa yang nak takdirkan untuk Allah? Allah yang menakdirkan, betul? Takkan kita nak kata ada orang yang boleh mentakdirkan untuk Allah? Boleh, tak jadi masalah. Ini bukan Quran yang tak boleh nak wakaf kat mana-mana. Boleh, tak jadi masalah. Dan itu juga yang lebih utama untuk mereka yang tak pasti. Berhenti. Qadarullah hi hu ha. Dia pening kan? Hi ke hu ke? Last sekali jadi geng hu. Habis. Bismillah. Kan? So, qadarullah hi, qaddarallah hu. Kan? Biasa pegang yang mana? Biasa pegang yang berhenti tak apa. Kan? Qadaru ke ataupun qadar ke qaddar. Dia ada dua kat situ lah. Qadar dengan qaddar. Biasanya tak kisahlah. Dua-dua betul. Kita tidak saling salah menyalahkan. Sebab dua-dua betul. Baik. Semuanya sudah ditakdirkan Allah, dan segala apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Berikut hadisnya lengkap. Berikut hadis lengkapnya, iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Sebahagian baca wa la ta'jiz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza, walakin qul qadarullahi wa ma syaa'a fa'al, fa inna law taftahu amal syaitan. Hadis riwayat Muslim. Baik, jadi ini yang disampaikan oleh Abi Hurairah kepada kita melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nyatakan al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat. So dekat sini kita tengok syarahannya, ala a'malil birri wat ta'ah. Orang yang kuat, mukmin yang kuat dalam melaksanakan amalan-amalan kebaikan dan ketaatan. Itu maksudnya. Mukmin yang kuat, kuat yang macam mana? Bukan yang itulah. Kan, bukan setakat bukan yang bina badan lah. Bukan yang samsing, bukan. Tapi yang dimaksudkan dengan mukmin yang kuat adalah yang kuat menjalankan amal kebajikan dan juga ketaatan. Khair, pastilah jauh lebih baik. Wa ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minid dhaif, daripada seorang mukmin yang lemah. Tapi nak bagi isyarat, Nabi sampaikan wa fi kulli khair. Kedua-duanya ada nilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Sebab apa baik? Dua-dua dalam posisi percaya dan beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal lagi yang dhaif ni, dia kurang, kadang-kadang tergelincir daripada menjaga kelestarian dan mulazamah dalam hal-hal kebaikan dan ketaatan. Dek kerana itu inilah yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sedar diri aku ni mukmin yang tak kuat, tak seberapa kuat, Nabi dah pesan siap-siap, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Jagalah sesuatu yang dapat memberi manfaat kepadamu. Jaga yang tu je. Saya suka bila sampai pada ayat ni, hadis ni, saya suka relate dengan ucapan Imam Malik rahimahullah taala, di mana Imam Malik kata, innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Sesungguhnya dialah Allah yang telah membahagi-bahagikan amalan-amalan sebagaimana dialah Allah yang telah membahagi-bahagikan rezeki. Jadi tak setiap orang rezeki sama. Ada orang dia direzekikan senang, nak beli rumah, nak beli kenderaan, nak makan kat sana sini. Ada orang rezekinya mata kasar memandang, cukup makan. Begitu juga dengan amal-amalan. Ada orang dia mudah qiyamul lail, susah pula dia nak bagi sedekah. Ada orang dia senang bagi sedekah, susah pula nak baca Quran. Ada orang senang pula baca Quran, susah pula nak puasa sunat. Jadi Imam Malik kata, engkau jaga pintu engkau, aku jaga pintu aku. Ini ucapan Imam Malik kepada Abdul Rahman Al-Umari. Yang mana Abdul Rahman tulis surat dekat Imam Malik sebab tegur Imam Malik, aku tengok engkau asyik mengajar saja dan aku tak nampak engkau ada waktu engkau berdua-dua dengan Allah Ta'ala. Ambillah waktu engkau, berkhaluatlah, beribadahlah dengan Allah. Imam Malik balas ayat itu. Allah telah membahagi-bahagikan amalan macam Allah Ta'ala telah membahagi-bahagikan rezeki. Ada orang dapat sekian, tak dapat sekian. Ada orang tak dapat sekian, dapat sekian. Kau jaga pintu kau, aku jaga pintu aku, dan aku tak rasa pintu aku lebih teruk daripada apa yang kau maksudkan ataupun pintu yang sedang kau buat. Sebab banyak hadis berkenaan kelebihan penuntut ilmu ataupun kelebihan orang berilmu berbanding ahli ibadah. Abdul Rahman Al-Umari Al-Abid, dia memang terkenal sebagai ahli ibadah. Kan? Sebab tu kita ni, kalau kita sedar ibadah kita tak berapa nak perfect, tak berapa nak banyak, tak berapa nak berkualiti, datanglah majlis ilmu. Datanglah. Kadang-kadang kita kata, alamak, malam ni belajar pasal tafsir, aku dah pandai baca Quran dah, contoh. Tapi dia tak sedar, once dia datang juga dia akan dapat faedah-faedah. Kadang-kadang saya datang kelas Ustaz Adli, saya duduk dalam kelas Ustaz Fahmi, kadang-kadang kelas Ustaz Syimi. Antara faedah-faedah yang saya dapat sebenarnya adalah faedah bahasa. Satu lah yang saya duk nampak. Oh macam ni cara sebut, oh macam ni cara nak faham. Kita bukan datang tu pasal tafsir, pasal hadis, bukan. Kan? Sebab dalam majlis ilmu ni, cara Allah Ta'ala bagi kebaikan, Allah bagi faham menyeluruh. Kadang-kadang memang kita datang malam ni nak amal zikir, tapi yang kita duk ingat-ingat sangat adalah azan tadi tu. Contoh kan? Azan kita duk ingat apa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu lebih utama sebenarnya. Kita datang, ada hasil, ada input. Okey. Jadi cuba jaga sesuatu yang kita rasa sangat berkualiti dan bermanfaat untuk diri kita. Dan once kita dapat jaga, contoh Islam dia boleh jaga pintu sedekah dia setiap hari. Dia tak boleh berbangga dengan sedekah itu semata-mata. Nabi pesan lagi, wasta'in billah. Minta tolong dengan Allah Ta'ala supaya aku senantiasa dapat jaga amalan ini. Sebab itu ada doa yang kita biasa dengar, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas landasan agamamu. Wahai yang menggerak-gerakkan hati, gerakkanlah hatiku untuk senantiasa berada di atas jalan ketaatan kepadamu. Kena minta. Kan? Sebab hari ni kita kata kita boleh berjaya datang kuliah, tapi kalau tak minta dengan Allah Ta'ala, malam ni malam las lah. Ya? Tak main lah apa ni. Sebab tak minta-minta. Bila kita boleh duduk atas jalan kebaikan, minta. Saya yakin di hadapan saya ni ada satu waktu Allah Ta'ala bagi nikmat baca Quran tu sampai menangis kan. Pernah lah, takkan nak cerita. Nanti saya riak Ustaz. Kan? Takkan saya nak cerita kan. Kalau Allah Ta'ala pernah bagi kepada kita nikmat itu, tahulah kita itu nikmat sebesar-besar nikmat. Dapat baca Quran dalam keadaan menangis, duduk bersendirian, kita boleh cerita masalah kita dengan Allah Ta'ala, kita boleh mengaku kesilapan lampau kita.
nikmat sebenarnya. Itu nikmat paling besar, lebih nikmat dari makan makanan mewah, bercuti di tempat yang cantik. Duduk seorang-seorang tu boleh menangis tu. Dan kalau dah rasa nikmat dalam bab tu, memang kena selalu doa, ya Allah rezekikan aku dengan hal ini. Rezekikan aku dengan hal ini. Sebab itu di antara doa yang dianjurkan adalah untuk baca Allahumma rzuqnal istiqamah. Ya Allah rezekikanlah kami dengan istiqamah. Allahumma rzuqnal ikhlas. Ya Allah rezekikanlah kami pula ikhlas. Sebab ramai orang boleh duduk atas jalan istiqamah tapi dia tak ikhlas. Pun bahaya juga. Nah, benda ni saya suka sebut pada geng-geng AJK masjid surau. Kita memang nampak muka kita selalu dekat dalam masjid dan surau, menampakkan kita mulazamah boleh datang. Tapi kadang-kadang kelestarian dan perlaksanaan kita saban hari itu datang ke rumah Allah Ta'ala ni bukan ikhlas. Hanya nak bagi tahu pada orang ramai yang aku adalah AJK dan aku adalah ahli surau. Sampai-sampai aku berbuat hanya kerana jawatan yang telah diberat-beratkan. Tak boleh. Sebab tu kena minta. Rezekikan kami dengan istiqamah, rezekikan kami dengan ikhlas. Apa dia? Allahumma rzuqnal ikhlas, Allahumma rzuqnal istiqamah. Bismillah. Alhamdulillah. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Dekat sini pun ada poin penting ni, wala ta'jaz. Jangan apa? Kalau tengok kat dalam ni dia kata dengan mengkasrahkan huruf jim, ada yang baca wala ta'jiz dan ada yang mengatakan dengan menfathahkannya wala ta'jaz. Dua-dua boleh baca. Yakni janganlah engkau lemah dari semua bentuk ketaatan dan janganlah malas darinya. Jangan malas. Saya tengok ada orang pernah bertanya kan, Ustaz macam mana nak dapat ilmu, macam mana nak kuat hafalan, macam mana nak ingat, nak hafal. Kita senantiasa bergaduh dengan kemalasan. Musuh kita yang paling jelas adalah kejahilan. So untuk melawan kejahilan tersebut tak boleh malas. Memang nak kena berusaha keras. So dekat sini Nabi dah pesan dah. Sama juga ketika engkau diberi keizinan untuk minta tolong kepada Allah Ta'ala, jangan minta bermalas-malasan. Aku dah doa dah minggu lepas. Malas juga. Tak jadi ya gitu kan. Aku dah minta lah naik gaji kat Allah. Tak naik pun gaji. So dia tak betul macam tu. Dia kena selalu minta dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Hal itu bersifat umum dalam perkara-perkara dunia dan akhirat. Maksudnya janganlah sampai meninggalkan semangat. Jangan sampai tertinggal terus. Benda baik dah. Ramadan dahulu. Saya yakin kita-kita ni semua ahli geng-geng Baitus Salam ni, insya-Allah penuntut-penuntut ilmu tegar ni, kalau tak 30 juzuk pun, 15 juzuk tu main-main lah kot. Ramadan ni, cerita Ramadan ni. Betul tak? Mana Ustaz saya 4 kali khatam. Tu tak. Maksudnya Ramadan tu betul-betul kita boleh jaga bacaan Quran kita. Tapi bila habis Ramadan, sampailah ke hari ini, kita dah tahu dah berapa banyak muka surat kita yang kita telah sia-siakan. Tak baca sampai ke malam ini. Jadi Nabi SAW pesan kepada kita, benda ni diperlukan kepada effort, juhud yang kabir, kesungguhan yang besar. Jadi Nabi pesan, la ta'jaz. Jangan lemah-lemah. Sebab tu Nabi SAW persaksikan pada kita sampai Aisyah radhiyallahu anha tanya, "Atatakallafa bihadha ya Rasulullah wa qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar?" Ya Rasul, adakah kau diperintahkan sembahyang sampai bengkak-bengkak kaki macam ni? Sedangkan dosa kau dahulu sebelum kau dilantik jadi Rasul dah diampunkan. Setelah kau dilantik jadi Rasul pun kau telah diampunkan. Apa Nabi jawab? Afala akun abdan syakura. Salahkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? So kita tengok konsep cara Nabi bersyukur, menampakkan syukur kepada Allah dengan memperbanyakkan bacaan di dalam solat. Sebab tu kena minta kita bagi alasan, saya tak hafal Quran, sebab tu saya tak boleh nak baca banyak-banyak dekat dalam solat saya. Betul tak? Tapi kita pun sedia maklum, Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita lepas Nabi wafat, Aisyah semayang dengan hamba beliau. Dan hamba tersebut menjadi imam dalam keadaan membelek-belek mushaf, semayang sunat. Jadi kita sendiri pun boleh je nak baca panjang, betul tak? Kan? Kita dulu Ustaz Syimi dah ajar kepada kita kan. Kita boleh Allahu Akbar, takbir, berdiri. Kemudian kalau kita dah baca Fatihah nak sambung bacaan yang panjang, kita boleh duduk, buka mushaf. Dan yang ada stand tu lagi mudah Baca habis 2 muka tolak balik. Habis 2 muka berasa dah rasa dah target 10 muka ke 1 juzuk ke,
diri balik, rukuk. Boleh tak habis? Ni saya cakap ke diri saya ni. Kan, semoga kita sama-sama dapat buat. Kita ada metod. Tapi kita hamba yang beralasan banyak. Taib, wala ta'jas. Wa in asabaka syai', inilah dia poin utama dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau ditimpa sesuatu, fala taqul, jangan sampai engkau mengucapkan lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kalaulah apa? Seandainya tadi kulakukan ini dan itu, tentunya akan baik jadinya. Maksudnya tak pasrah, tak reda. Dia, kita panggil apa? Membantah takdir. Itu dia. Kenapalah aku pergi datang baca salam malam ni? Kalau tak datang tak hilang selipar. Gitu. Entah. Lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kenapalah. Kalaulah sekiranya aku tak mai, sekiranya aku tak pergi. Tak boleh. Tapi Nabi kata apa? Walakin qul, hendaklah engkau sebut ataupun hendaklah disebutkan qadarullahi wa ma syaa fa'al. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, wa ma syaa fa'al, dan segala apa yang Allah Taala kehendaki pasti akan terjadi. Kemudian Nabi elaborate, Nabi syarah balik, kenapa tak dibenarkan kita sebut lau? Fa inna lau taftahu amal syaitan. Sebab perkataan kalau itu, ungkapan itu boleh membuka pintu-pintu syaitan untuk menghasut, membisik-bisikkan bisikan dia. Tapi adakah seluruh lau tak boleh disebut? Sekiranya jika kalau ni, adakah keseluruhan keadaan tak boleh sebut ataupun ada yang boleh sebut? Dekat sini lau sini dia bukan makruh tahrimi, dia makruh tanzih. Dia ringan. Sebab tidak semua lau sekiranya tak boleh diucap. Sebab Nabi SAW sendiri pun pernah mengungkapkan ucapan jika sekiranya kalau. Lain baqaitu ila qabil la asumanna at-tasi'. Kalaulah sekiranya aku bertemu tahun hadapan, nescaya aku akan berpuasa pada 9 Muharram. Yang kita tahu puasa Asyura tu kan, Tasu'a. Nabi tak sempat nak bertemu, tapi Nabi kata kalau aku bertemu dengan tahun hadapan, nescaya aku akan puasa 9. Membantah takdir. Nanti kita nak syarah ni. Dia ada dua. Satu, yakin takdir boleh. Membantah takdir tak boleh. Nanti kita tengok. Baik, pergi muka surat 260 ni, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran, yaquluna law kana lana minal amri syai'um ma qutilna hahuna qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Surah Ali Imran yang baru kita baca hari Khamis ni, ingat lagi tak? Khamis baru ni kita baca, hari ni hari Ahad. Baru sangat. Lepas cerita istus'iduna wala talwuna ala ahad, kita membaca thumma anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa, kan? Anwar ingat? Khamis baru ni kita baca kan? Okey, jadi ada tak perkataan lau dekat situ? Ada. Qul law kuntum fi buyutikum. Mereka berkata seandainya ada bagi kita barang sesuatu hak untuk campur tangan dalam urusan ini, nescaya kita tidak akan terbunuh ataupun dikalahkan di sini. Mereka kata ma qutilna hahuna. Tapi disebabkan kami tak boleh nak campur tangan, kami tak boleh bagi pendapat, kami tak ni, at last kita pun terbunuh dan terkalah. Qul law kuntum fi buyutikum, katakanlah wahai Muhammad, seandainya kalian berada di rumah-rumah kalian, nescaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu akan keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Jadi maksudnya takdir yang diyakini. Boleh nak sebut wahyu kan? Allah Ta'ala kata kalau hang tak pergi perang pun hari itu, kalau telah ditakdirkan kau mati dekat padang itu, kau tetap akan keluar juga. Walaupun tak pergi perang, tapi sampai kat padang tu kemudian akan mati. Ayat itu datang dalam dua bentuk penggunaan. Dalam dua bentuk. Satunya penggunaan kata seandainya dengan pujian dan kata seandainya dengan celaan. So seandai dengan celaan tu yang tak dibenarkan tu. Nampak? Kita bawa motor kan, tayar motor pancit ke, kita pun tendang tayar motor kita, tak guna, aku nak cepat ni.
Kau boleh rosak pula kat sini. Kalau aku tahu aku bawa kereta tadi, tak payah bawa engkau. Wah, dia kata tercela, tak dibenarkan. Boleh. Baik, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau anni istaqbaltu min amri mastadbartu. Seandainya aku melakukan urusanku, nescaya aku tidak akan tertinggal. Maksud dekat ayat ini, Nabi yakin takdir adalah kalau aku telah benar-benar bersedia untuk melakukan satu-satu urusan, tentu aku tak akan berpatah balik. Faham tak? Bila Nabi dah pakai baju perang, baju Uhud tu, baju peperangan untuk pergi ke medan Uhud, Nabi tanggai balik ke tak? Kalau aku telah pun bersedia melakukan satu-satu urusan, mastadbartu. Tentu aku tak akan berpatah balik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. So macam tu. So ada law yang dibenarkan, ada law yang tak dibenarkan. Kalau dan sekiranya ucapan law yang terlarang adalah menyalahi takdir. Yang dibenarkan pula adalah jika nak ambil ibrah ataupun pelajaran ataupun merancang. Gitulah yang disebutkan sebentar tadi. Taib. Selesai. Dalam firman Allah Ta'ala tadi, seandainya ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini, nescaya kita tidak akan terbunuh ataupun dikalahkan di sini. Ucapan ini termasuk membantah takdir. Dalam buku itu tulisan. So kumpulan-kumpulan ni, Allah Ta'ala timpakan azab untuk mereka. Apa azab hari itu kita dah sebut? Kalau untuk orang beriman, mereka rasa apa, Abu Talha? Summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa. Nu'asa kita sebut itu hari apa? Macam tengah berlaku sekarang ni. Mengantuk. Untuk orang beriman dia rasa mengantuk. Tu kita kata kita dalam perjuangan. Mengantuk tu standard lah. Tapi untuk orang yang tak beriman, dia senantiasa tak puas hati, Allah Ta'ala timpakan ke atas mereka senantiasa rasa tak sedap hati. Sampai-sampai tak sedap hati tu azab yang menyebabkan keluar ucapan-ucapan tak patut. Faham tak? Okey. Barakallahu fiikum. Oleh kerana itu, Allah mencela mereka dan menurunkan kerugian pada hati-hati mereka. Maka, tahulah kita bahawa penggunaan kata seandainya tersebut akan menjadi tercela apabila membawa seseorang untuk mendustakan takdir dan tidak rela dengan apa yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh tak? Ada soalan sebelum kita berhenti? Habis dah ni, insyaAllah. 9 dah, okey lah. Ada apa-apa soalan? Kejelas perbincangan kita? Boleh? Barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Ada? Tak ada? Okey. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan sambung ucapan selamat untuk bayi yang baru lahir dan jawabannya. InsyaAllah. Hari ni pun Abu Lut, baby baru 6 bulan. Babynya pun Lut ada dengan kita. So kita dah boleh sama-sama beramal dengan sunnah. Kan? Ramai orang bila dapat baby, orang sebut apa Yati? Good job. Good job. Kan? Laju. Macam-macam ayat-ayat yang itulah kan. Kan? Yalah, tapi gitulah sunnah Nabi. Kok mana pun apa sahaja nilai kebaikan yang manusia dapatkan, maka Nabi anjurkan kita untuk mendoakan keberkatan dengan ucapan barakallahu lak. Kalau dapat anak, nanti kita sambunglah. Barakallahu laka fil mauhubilak wa syakartal wahib wa balagha asyuddah wa ruziqta birrah. Apa ayat doa tu? Nanti kawan-kawan dengan anak nanti nak kena selalu sebut lah. Baik, jazakumullahu khairan ala hudurikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Aqul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.